perkara yang menyebabkan terhalangnya kita melakukan, iaitu ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam, pada apa dia, sebelum menyambut Aidul Fitri ini, kita bukan nak membicarakan tentang fitri itu, tetapi sebahagian kita kadang-kadang terlepas pandang daripada melakukan perkara-perkara yang mana sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita penuhi tuntutan Ramadan sakibaki yang ada. Sebab itu pada hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ya hampir kita kepada hari Aidul Fitri ini, kita banyak-banyakkan di antaranya pada hari raya dan pada malamnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada kita di antaranya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ya, Allah Subhanahu wa taala hendakkan kita dan juga supaya kita iaitu berpuasa dan supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala kerana mendapat petunjuknya dan kepadanya kita bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang melalaikan kita dalam nak menyambut perkara-perkara yang melalaikan kita sebelum akhirnya Ramadan. Ya, di antaranya perkara yang melalaikan kita tidak lain tidak bukan hiburan-hiburan yang boleh menyebabkan kita jauh daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lihat pada hari ini tuan-tuan dalam media sosialnya yang menyebabkan kita terganggu ibadat kita kepada Allah. Sepatutnya sakibaki yang ada, tetamu yang masih lagi memberi peluang kepada kita Ramadan Karim. Saya teringat sewaktu belajar di Tanah Arab dulu tuan-tuan ya. Orang Arab ni bila mana akhir 10 Ramadan ni iktikaf masjid, dan bila mana tahu esoknya beraya, maka malam ni kita lihat tangisan masyarakatnya di kalangan mereka yang mana mengharapkan lagi Ramadan itu diteruskan. Dia mengharapkan lagi ketaatan, peluang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka tahu betapa besarnya Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memenuhinya. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir Ramadan. 10 Ramadan yang akhir ini tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memenuhi tuntutan Ramadan yang kita doakan mudah-mudahan kita berjumpa dengan, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang ganjarannya kadang-kadang kita terlepas pandang, yang menyebabkan kerugian besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita lalai dan leka dengan apa yang ditawarkan di luar sana, sehingga kan tetamu yang datang pada kita ini akan berlabuh tirainya, akan meninggalkan kita dan belum tentu kita dapat bertemunya pada akan datang. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita ni mempersiapkan, datanglah halangan apa yang datang pada kita di akhir ini, maka teruskanlah. Kerana kebanyakan kita walaupun dalam keadaan PKP masih lagi sebahagiannya ia sibuk dengan peralatan beraya. Ia bukan salah, tetapi perlulah kita memenuhi tuntutan Ramadan yang sakibaki yang Allah nak berikan. Kita malam ni insya-Allah malam yang ke-26 tuan-tuan ya, daripada Ramadan, lebih kurang 3-4 malam lagi yang akan meninggalkan kita, yang belum tentu lagi kita dapat mencarinya, memburunya dengan malam Al-Qadarnya, dengan 10 malamnya, dengan tarawihnya, yang bergemanya kita dengan solat-solat sunatnya, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bulan Ramadan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis disebutkan oleh Imam Bukhari, yang mana disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuknya Ramadan. Ni kita bukan masuk dah nak habis dah Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan masuk Ramadan sampai akhir Ramadan kekuatan kita. Kalau cerita bab makan ni dah tak tahu nak makan apa tuan-tuan.
Ya, berbuka tak tahu nak makan apa, sahur esok tak tahu nak makan apa. Kan sampai berbuka ni nasi pun tak sentuh dah tak larat dah dengan makan, walaupun makan kata sekali sehari tuan ya, buka puasa. Tapi bulan tak Ramadan 3 kali sehari boleh selera makan tu, sebut teruknya tuan kita kan. Ramadan ni Allah nak bagi kita ni mudah. Idza dakhala Ramadan, apabila masuknya Ramadan, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghulliqatil abwabu jahannam, dikuncinya pintu-pintu neraka. Wasulsilatis syayatin, kemudian syaitan dirantai. Selera kita nak makan pun kita rasa tak berapa nak ada, kerana disebabkan ketumpuan kita, kecintaan kita untuk melakukan ibadat, nak melakukan solat tarawih dengan semangat, nak solat berjemaah 5 waktu dengan semangatnya, dengan kita nak tadarus Qurannya. Peluang yang ada ini Allah Subhanahu wa taala rantaikan syaitan, yang menyebabkan pintu-pintu yang tidak baik, wa ghulliqati abwabu jahannam, dirantainya pintu-pintu neraka, nak mudahkan kita sebagai umat manusia untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan saki-baki yang ada ini, yang mana kita rebutlah peluang. Jangan kita memisahkan diri kita dengan perkara-perkara seperti yang kita dengar di luar sana tuan-tuan. Bukan orang lain tuan-tuan, anak-anak jiran-jiran tetangga kita. Saya bukan nak cerita buruk tu, ada satu tempat tuan-tuan ni, daripada tarawih tu sampailah tazkirah, mercun tu tak berhenti bunyi. Allah, dan macam duduk di Palestin tuan-tuan. Duk Palestin dengan Yahudi berperang, pam kuatnya. Kita nak semayang ni kadang-kadang terkejut duk baca Fatihah ni, tuan boleh terkejut kita kerana mercun yang kuat. Bayangkan betapa ruginya, banyaknya kewangan duit yang dihabiskan, masa yang dihabiskan. Kadang-kadang bukan budak tu, tan dewasa pun sama. Di mana peluang untuk kita meraihkan akhir Ramadan? Di mana kita berada waktu itu bukan dengan mercun, bukan lagi budaya 50-an 60-an di kampung dulu tuan. Dulu zaman jahil kita mercun sekampung, kita main mercun, kita main segala-gala malam-malam itu. Tapi tidak, kita sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada kita untuk kita meraih sebanyak mungkin menjelang akhir Ramadan ni, meraih sebanyak pahala yang boleh yang untuk kita dapatkan. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat lagi tuan-tuan ya, di antaranya kita ni dalam perkara ni banyak kita kena berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Nabi kata, andainya aku diberi pilihan untuk mencari kekasih, untuk aku dapatkan kekasih, maka tidak ada orang lain yang layak menjadi kekasihku ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu diduduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi nak jadikan dia kekasihnya. Allah, kita tak sampai tahap yang demikian ya. Dalam satu riwayat disebutkan daripada Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, berkatanya Al-Layth menceritakan kepada kami, daripada Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami, daripada Abi Khair, daripada Abdullah bin Amru, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana diduduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata bahawasanya sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah. Dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana aku nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ni kita duduk bulan ni tuan-tuan, banyakkan kita munajat pada Allah, minta kepada Allah agar kita dapat memenuhi tuntutan Ramadan. Kemudian antara doa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita seperti mana yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama mengiyakan, ia membenarkan apa yang berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenarkan agama setelah mana orang dalamnya bersama dengan Rasulullah, para isteri anak baginda sallallahu alaihi wasallam, orang luar, inilah orang yang pertamanya yang membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu minta pada Rasulullah, tanya pada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara bacalah doa ni wahai Abu Bakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni
zalamtu nafsi zulman katsira. Ni doa Nabi ajar. Wala yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa ni kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, apakah doa yang terbaik selepas mana aku sembahyang aku nak baca ya Rasulullah? Maka Nabi ajar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar tak pernah meninggalkan doa ni. Tuan-tuan, kita lihat betapa dahsyatnya doa yang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi sendiri pun membaca doa ini. Nabi ajar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum. Katanya, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tiadalah yang boleh mengampunkan segala dosa kecuali-Mu ya Allah. Kita ni tuan-tuan banyak buat kezaliman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan, kezaliman kita tidak memenuhi tuntutan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak peluangnya untuk kita meraih sebanyak mungkin. Kadang-kadang kita dilalaikan dengan bazar Ramadan, kadang-kadang kita dilalaikan dengan supermarket. Tuan-tuan duduk dekat, mungkin yang pergi ke uptown malam-malam, balik pukul 3, kita boleh duduk di sana. Kenapa kita susah untuk membaca Qurannya, untuk kita duduk dengan Quran? Lama kita rasa kita duduk dengan Al-Quran, walaupun tidak panjang waktunya, tapi kita bersosial, tuan-tuan, yang panjang masanya kita tidak rasa. Maka Nabi SAW ajar seperti mana doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, kita minta pada Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tiadalah yang boleh mengampunkan segala dosa kecuali-Mu ya Allah. Allah, tuan-tuan, kita ni mengaku Allah Subhanahu Wa Taala amat suka kepada hamba-Nya yang mengaku kesalahan. Kalau kita lihat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, para anbiya melakukan kesalahan-kesalahan, bukanlah dosa, tetapi nak ajar kepada kita. Yang pertama, tok kita Adam alaihi salatu wassalam, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Adam, jangan dekati pokok ni, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu hampirkan diri kamu dekat dengan pokok ni, nescaya kamu termasuk dalam orang yang melakukan kezaliman. Tapi nak sebutnya, tuan-tuan ya, bila mana syaitan datang menghasut Hawa, menggoda Hawa, yang menyebabkan Nabi Adam termakan dengan pujukan-pujukan yang menyebabkan Nabi Adam menghampiri pokoknya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala marah murka, kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam dibuang daripada syurganya. Maka apa yang Nabi Adam minta pada Allah, tuan-tuan? Rabbana, Tuhan kami, zalamna, kami zalim diri kami ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Bayangkan, ya Allah, Rabbana zalamna, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan kezaliman pada diriku ya Allah. Zalamna anfusana, ke atas diriku ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau tidak Engkau yang mengampunkan ya Allah. Wa tarhamna, tidak merahmatiku ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya aku ni termasuk dalam orang yang khasir, rugi dunia segala-galanya akhirat ya Allah. Tengok, Nabi Adam mengaku kesalahannya. Manusia tidak lari daripada kesalahan. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Setiap anak Adam tak lari daripada melakukan kesalahan. Kita dalam menjelang tuan Ramadan saki-baki yang ada ni, banyak kita buat perkara yang merugikan kita. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan zulman katsira, kezaliman diri sendiri, bukan orang buat, kita sendiri buat zalim. Kita duk cerita orang buat zalim pada kita, kita duk cerita orang melakukan kezaliman pada kita. Yang kita buat zalim pada diri kita sendiri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baki yang ada Ramadan ni, patutnya tidak kita menzalimi diri kita. Peluang ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita untuk kita meraih sebanyak mungkin pahala ganjaran dijadikan oleh Allah. Kata lagi Nabi, kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, wala yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampunlah dosaku dengan keampunan di sisimu ya Allah.
ampunlah dosaku. Kita minta, pertama kita mengaku kesalahan. Sebab tu Nabi Adam di mana buat salah je tuan, Rabbana zalamna, ya Allah aku telah buat kezaliman ya Allah. Minta Nabi Adam ni dah tahu kesilapan. Sebab tu Allah Azza wa Jalla amat suka kepada hambanya yang bila mana buat salah dia mengaku kesalahan dia. Allah amat benci, murka pada hamba yang buat salah tak mengaku buat salah, tak mengaku dia ni salah. Dia rasa dia terbaik, dia rasa dia bagus, dia rasa sempurna, dia rasa dia elok, tidak ada salah di sisi Allah. Allah tak suka pada hamba yang merasakan ujub dirinya lebih baik. Allah suka pada hambanya yang meminta ampun padanya. Bayangkan seorang Nabi namanya Adam alaihi salatu wassalam, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, tiba-tiba buat satu kesalahan yang menyebabkan mengaku dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah terima tuan permohonan Nabi Adam. Hari ni kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku ya Allah, kami sebulan Ramadan penuh kekurangan ya Allah, penuh dengan perkara yang tidak baik. Kadang-kadang masa kami dengan perkara-perkara yang melalaikan ya Allah. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami ya Allah. Bayangkan kita lihat nabi-nabi yang lain, bukan sekadar Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mana Nabi Nuh lari daripada kaumnya, sedangkan Allah melarang lari daripada kaumnya, duduk kerana itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Nabi Nuh ditelan oleh ikan nun yang menyebabkan Nabi Nuh berada di dalam perut ikan nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Adam tak ada, Nabi Nuh pun macam tu tuan. La ilaha illa ant, tidak ada lain ya Allah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Aku telah melakukan kuntu minadh zalimin, aku telah buat kezaliman, menzalimi diriku sendiri ya Allah. Nabi ni tuan mengaku salah mereka, mengaku kekurangan mereka. Allah Subhanahu wa taala terima dan dengar Nabi Nuh yang berada dalam perut ikan yang gelap gelita. Bayangkan kita lihat, kita hamba Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi mengaku kepada Allah. Kita harapkan Ramadan ni Allah terima yang kurang daripada kita, yang kita buat kesalahan, kezaliman diri kita, yang kita campakkan diri kita. Sebab tu Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kita campakkan, binasakan diri kita ke lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Patutnya Ramadan ini mendidik kita, mentarbiah kita, mendekatkan kita, menyebabkan kita makin subur amalan kita, subur tilawatul Quran kita, subur qiyam kita malam ni 26 tuan-tuan, subur sedekah kita, subur silaturahim kita, yang sebahagiannya subur makannya. Yang ni tak nak tuan-tuan. Makan subur tapi ibadat ketaatan pada Allah layu, sepi, tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hiburannya masya-Allah kita lihat hari ni tuan-tuan ya. Hari ni orang sibuk dengan nak mempersiapkan beraya, nak sibuk dengan peralatan raya. Bukan salah. Kita ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beraya tidaklah memenuhi dengan pakaian yang baru tetapi elok tuan-tuan. Ini kita patut mencontohi Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik dah Ramadan kita ikut contoh tauladan Nabi. Masuk Idul Fitri kita tidak mengikuti cara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu banyakkan kita nak masuk Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita pun, antara Allah sebut bila masuknya Idul Fitri ni tu tanwali tukabbirullaha ala ma hadakum. Pada raya itu kita bertakbir, membesarkan Allah, membesarkan Allah, membesarkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang bersyukur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wala yaghfirudz dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bayangkan kita lihat bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ampunlah dosaku dengan keampunan dari sisimu dan rahmatilah ku ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kekasih baginda. Ya, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mengharapkan kita sama-sama mendoakan, minta kepada Allah supaya kita dalam akhir-akhir Ramadan ini kita tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri kita, khasir,
orang yang rugi, yang belum tentu lagi kita dapat bertemu pada akan datang. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Al-Imam Bukhari mewasiatkan, di antaranya kata Imam Bukhari, ya, berdoalah apa sahaja kepada Allah kerana ia merupakan kekuatan orang yang beriman. Selain itu, doa adalah hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita berdoa akhir-akhir ni tuan-tuan, minta banyak-banyak kita berdoa pada Allah agar Allah mengangkat COVID-19, agar COVID-19 diangkat oleh Allah, tidak ada lagi di negara kita, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan apa negatif, apa positifnya yang diuji di kalangan jemaah kita. Jiran kita sebelah Seksyen 23 7-8 orang yang positif. Bayangkan tuan-tuan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar wabak ini diangkat oleh Allah dengan sakit-baki Ramadan ini, supaya kita tidak melakukan, tidaklah menghalang kita untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu hadirin dirahmati oleh Allah, saya menyuruh kepada hadirin semua untuk kita bersama-sama meraih supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang rugi. Maka sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya. Ini kita mengharapkan kita dapat sama-sama meraih sebanyak mungkin sakit baki yang ada ni tuan-tuan ni. Kita penuhkan dengan qiyamul lailnya. Ya, malam-malam kalau tak datang ke surau, kita buat di rumah. Penuhkanlah kita dengan solat-solatnya, kita laksanakan dengan membaca Al-Quran. Penuhkanlah dengan kita tadarus Quran, tilawah Quran, tadabbur Al-Quran, dan kita laksanakanlah sakit baki yang ada ini tuan-tuan ya, untuk kita bersama-sama meraih sebanyak mungkin pahala untuk kita menginfakkan. Saya nak menyuruh pada tuan-tuan, mungkin ada sebahagian saya hantar dalam satu grup WhatsApp. Kita di Seksyen 23 ni memerlukan dana untuk pembinaan Surau Al-Jannah untuk dijadikan ya masjid. Maka salah satu seorangnya saya lah juga di antaranya diminta oleh jawatan kuasa untuk bukanlah mencari tapi mempromosikan untuk dapatkan. Saya tidak meminta, tapi saya minta tuan-tuan terus backing kepada Surau Al-Jannah untuk pembinaan, dan kita pun tahu tuan-tuan pun buat masjid kita juga. Tapi tuan-tuan alhamdulillah beruntung kerana dapat sumbangan daripada kerajaan. India 23 ni tuan-tuan ni sendiri lebih kurang dalam 4 juta yang dananya untuk pembinaan. Kita sama-sama yang mendoakan, membantu agar berjayanya dapat membina sebuah masjid yang dapat menjadikan syiar kepada umat Islam di sekitar kita. InsyaAllah sama-sama kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan untuk membina syiar rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penuhilah ya sakit baki yang ada ini di bulan yang mulia ini, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang khasir, orang yang rugi, yang lebih-lebih lagi kita tidak tahu lagi bertemu ataupun tidak kita Ramadan yang akan datang. Jadi saya akhiri pada malam ni tuan-tuan ya, sekadar inilah perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ianya memberi manfaat pada saya dan tuan-tuan. InsyaAllah kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita sebutkan tadi, kita minta merintis pada Allah, doalah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.